Isi pembelajaran yang kita akan belajar iaitu pertama, pengertian. Kedua, dalil nakli dan dalil akli. Yang ketiga, kesan meyakini Allah bersifat hayat. Yang keempat, akibat tidak meyakini Allah bersifat hayat. Dan seterusnya, kita akan rumuskan isi pelajaran kita hari ini. Baik, mari kita perhatikan apakah dia pengertian sifat hayat. Sifat hayat bermaksud Allah tetap hidup selama-lamanya dan hidup Allah tiada permulaan dan tiada penakhiran. Sifat hayat ini bermakna salah satu daripada sifat 20 yang wajib kita imani. Ingat tak lagu sifat 20? Cuba kita nyanyi sama-sama. Allah wujud qidam baqa مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا mutakalliman. Baik. Kita perhatikan pula dalil nakli bagi sifat hayat, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini adalah daripada ayat 255. Mesti kita sudah melazimi ayat ini, bukan? Ya. Pasti ada yang jawab ya. Kerana ini adalah ayat daripada ayat kursi. Ya, apa maksudnya? Maksudnya ialah Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah yang tetap hidup, yang kekal selamanya mentadbirkan sekalian makhluknya. Ini bukti bahawa kekuasaan Allah itu sangat nyata dan mutlak. Kita teruskan pada dalil akli, iaitu dalil daripada akal fikiran manusia. Pertama, kewujudan alam yang tersusun dan teratur. Hebatnya Allah, tiada langsung pertemuan antara kejadian langit dan bumi. Sewaktu terbitnya matahari ataupun terbenamnya matahari, tiada langsung berlaku pertemuan bulan dan bintang ataupun satelit-satelit yang berada di langit yang indah sana. Seterusnya, kejadian 4 musim, iaitu musim sejuk, musim bunga, musim panas, musim luruh. Meskipun di Malaysia kita tidak mengalami musim-musim ini, tetapi kejadian ini menjadi bukti yang jelas nyata bahawa Allah itu bersifat hayat. Mana mungkin seorang manusia boleh melakukannya. Hebat kan Allah? Seterusnya, pembesaran manusia dari bayi kepada orang dewasa. Sebaik-baik kejadian yang Allah ciptakan kepada setiap makhluknya, dan Allah jadikannya seperti yang dirancangkan. Yang keempat, kematian setiap makhluk ciptaan Allah. Allah tahu bilakah matinya makhluk-makhluk itu, sama ada manusia, haiwan, tumbuhan. Ini menunjukkan sangat terbatas antara sifat makhluk dengan sifat khaliq, iaitu pencipta. Hukum beriman pastinya wajib. Apabila dikatakan wajib, kita perlu mengimani, dan sekiranya kita menafikan sifat Allah ini, maka hukumnya berdosa. Dari situ kita boleh memahami bahawa kita hendaklah memanfaatkan kehidupan dengan perkara yang berfaedah. Jadi jangan sisihkan kehidupan kita dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita, keluarga dan masyarakat. Mari kita perhatikan pula kesan meyakini Allah bersifat hayat. Pertama, berusaha menjalani kehidupan yang diredai. Yang kedua, menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, memperbanyakkan amalan soleh.
Yang keempat, menghargai kehidupan. Hal ini kerana kita mengetahui kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Oleh yang demikian, haruslah kita memanfaatkan masa yang ada dengan perkara-perkara yang mendatangkan faedah, mendatangkan pahala dan menjaminkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kita harus bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak dan sangat luas. Yang keenam, kehidupan kita diberkati oleh Allah. Dan ini adalah sebaik-baiknya ganjaran yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah ini adalah hidup yang tiada permulaan dan perakhiran, dan ianya berbeza dengan sifat makhluk. Kita bermula dengan tiada, kemudian ada dan berakhir dengan tiada. Tetapi Allah bermula dan berakhir dengan sentiasa ada, dan pastinya Allah itu maha hebat lagi maha berkuasa. Bagaimana pula akibat tidak meyakini Allah bersifat hayat? Yang pertama, merosakkan iman. Yang kedua, membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga, cenderung untuk melakukan maksiat. Seterusnya, mensia-siakan kehidupan, dimurkai dan tidak diredai oleh Allah. Dan ini jelas nyata kita mengabaikan perintah Allah. Oleh hal demikian, marilah sama-sama kita menjaga iman kita agar tidak terpesong ataupun tidak ragu-ragu untuk meyakini Allah bersifat hayat. Wah, kita sudah sampai pada penghujung pelajaran kita ini. Daripada apa yang kita belajar ini, boleh kita rumuskan, hidup kita ini hanyalah pinjaman. Kita hendaklah berusaha mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya supaya hidup diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Ustazah uji minda kamu semua? Bolehkah kamu nyatakan maksud meyakini Allah bersifat hayat? Apakah dia dalil akli Allah bersifat hayat? Bagaimana pula kesan beriman dengannya? Dan apa pula akibat tidak beriman dengannya? Ambil masa untuk ulang balik pelajaran dan fahami betul-betul apa yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih.